itu sensory integration? Sensory integration adalah proses di mana kita menerima maklumat melalui deria, mengatur maklumat dan menggunakannya untuk mengambil bahagian dalam aktiviti harian. Dalam video kali ini, kita akan lebih fokus kepada sensory processing disorder, iaitu sensory modulation. Apa yang dimaksudkan sensory modulation? Jom kita sama-sama tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak terangkan tentang sensory modulation. Apa itu sensory modulation? Sensory modulation itu adalah organisasi maklumat deria. Ia adalah fungsi asas neurologi dan proses yang berterusan. Untuk sensory modulation ini terdapat 3 masalah. Masalah pertama iaitu sensory over responsivity, iaitu tindak balas cepat atau intensif terhadap rangsangan deria. Masalah kedua ialah sensory under responsivity, memerlukan intensiti yang tinggi atau peningkatan jangka masa rangsangan untuk mendapatkan tindak balas tingkah laku. Masalah yang ketiga, sensory seeking atau craving, mencari sensasi secara aktif dengan cara yang tidak boleh diterima secara sosial ataupun secara normal. Sekian, terima kasih. Sensory defensiveness ataupun over-responsivity ialah keadaan di mana kanak-kanak menerima sensory input secara berlebihan dan mengganggu kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang mengalaminya selalunya akan mudah marah, agresif, impulsif ataupun menjadi murung. Mereka akan kerap menangis dan sukar dipujuk. Mari kita lihat beberapa jenis sensory defensiveness. Yang pertama ialah tactile defensiveness. Reaksi berlebihan apabila mendapat sentuhan, contohnya ketika menyentuh permainan. Mengelak lakukan aktiviti harian, contohnya menggosok gigi dan menyikat rambut. Yang kedua ialah vestibular defensiveness. Kanak-kanak berasa takut berlebihan untuk jatuh semasa aktiviti seperti menunggang basikal ataupun menaiki buayan. Yang ketiga ialah auditory defensiveness, menunjukkan kepekaan yang melampau terhadap bunyi. Kanak-kanak kerap menutup telinga agar tidak mendengar bunyi, bising ataupun suara yang kuat dan mengelakkan aktiviti keramaian bersama kanak-kanak lain. Seterusnya, oral defensiveness. Kanak-kanak menjadi picky eater ataupun memilih makanan. Contoh, hanya makan makanan yang sama berulang kali. Mereka juga akan gag dari tekstur, rasa atau bau tertentu semasa makan. Kanak-kanak juga tidak suka menggosok gigi. Apa itu sensory under responsivity? Sensory kurang tindak balas atau under responsivity ialah respon yang lambat terhadap rangsangan sensori. Ia memerlukan intensiti rangsangan yang tinggi atau tempoh yang lama untuk mendapatkan tindak balas tingkah laku. Biasanya berlaku kepada kanak-kanak yang pasif. Sebagai contoh, kanak-kanak akan lambat untuk memberi tindak balas dan tidak mudah geli apabila digeletek atau disentuh. Selain itu, kanak-kanak lambat untuk memberi respon apabila dipanggil. Kanak-kanak juga tidak peduli apabila sisa makanan lekat di muka, mulut atau kotoran di tangan, serta kelihatan tidak peduli dengan persekitaran dan termenung, di samping mempunyai toleransi kesakitan yang tinggi. Apakah yang dimaksudkan sensory seeking? Sensory seeking ialah secara aktif mencari sensasi dengan cara yang tidak boleh diterima dari segi sosial. Ia juga berlaku pada kanak-kanak hyperaktif. Contohnya, sensory seeking di bahagian mulut akan menyebabkan kanak-kanak memasukkan semua benda atau bahan yang dijumpainya ke dalam mulut. Apakah ciri-ciri kanak-kanak yang mengalami masalah sensory seeking? Yang pertama, kanak-kanak suka memakan makanan yang mempunyai perasa yang kuat. Dan yang kedua, kanak-kanak suka mengganggu orang lain. Yang ketiga, kanak-kanak suka melihat objek berpusing dan warna terang. Yang keempat, kanak-kanak lebih gemar untuk mencium atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Dan yang terakhir, kanak-kanak mempunyai tahap aktif yang tinggi dan sukar untuk duduk diam. Setiap masalah akan mempunyai kesan dan sensory modulation problem juga sudah tentu memberi impak di dalam kehidupan kanak-kanak. Bagi kanak-kanak, aktiviti bermain, penjagaan diri, sekolah, dan sosial adalah penting untuk membesar dengan sempurna. Kanak-kanak dengan masalah sensory modulation akan susah untuk melibatkan diri dalam aktiviti bermain. Disebabkan keadaan over-responsiveness, mereka mempunyai respon yang ekstrim terhadap bunyi bising dan berasa takut dengan sentuhan yang mengejut.
Oleh itu, mereka akan mengelakkan daripada bermain bersama kanak-kanak yang lain dan coba untuk menjauhi diri daripada tempat yang bising. Bagi keadaan undersensitivity pula, akan mengalami masalah yang bertentangan dengan kanak-kanak hypersensitivity, kerana mereka akan lebih cenderung untuk menyentuh orang, permukaan atau objek yang bertekstur dan mungkin menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak lain atau diri sendiri. Bagi penjagaan diri pula, kanak-kanak over-responsiveness akan terganggu dengan tekstur pakaian mereka dan menyebabkan mereka merasa sangat tidak selesa. Aktiviti seperti menyikat rambut, memberus gigi, atau makan makanan yang mempunyai tekstur yang keras, suhu panas, dan bau yang kuat memberikan input sensori yang tinggi dan mengelakkan mereka daripada melakukan aktiviti itu. Sebaliknya, bagi kanak-kanak under responsiveness, input sensori yang lambat menyebabkan mereka mungkin lambat atau tidak bertindak balas dengan makanan atau minuman yang panas dan boleh menyebabkan kecederaan dan makan dengan bersepa, memberus gigi dengan kuat, dan pemakaian pakaian yang tidak bersesuaian. Untuk sekolah dan sosial, disebabkan bunyi bising, kanak-kanak over-responsiveness akan mengelak daripada melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti seperti ini. Mereka akan susah untuk fokus ketika berada di dalam kelas dan lebih senang marah dan merasa gemetar kerana begitu terganggu dengan keadaan sekeliling. Manakala disebabkan simptom-simptom yang ditunjukkan oleh kanak-kanak under responsiveness adalah kurang ketara daripada simptom over responsiveness, kanak-kanak ini selalu disalah tafsir oleh golongan dewasa kerana mereka gemar untuk membuat bunyi bising dan mencederakan rakan sekelas atau diri sendiri. Mereka juga sukar untuk memahami atau mengingati apa yang dikatakan kepada mereka dan tidak menyahut apabila nama dipanggil oleh guru, dan kadangkala kelihatan tidak sedar dengan persekitaran sekeliling mereka.